Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Alright, so hari ni kita akan tengok, ni saya rakam semula sebab video yang kita rakam untuk kelas hari tu korak. So saya tak sempat nak save dan tak sempat nak upload ke channel. So untuk hari ni kita akan tengok kita punya topik yang barulah untuk chapter yang baru iaitu static routing. Okay. So minggu ni adalah minggu ke-6. Kita akan cuba habiskan sedikit teori dan sedikit exercise berkenaan dengan static routing. So minggu depan kita akan tengok exercise tambahan berkenaan dengan static routing. Okay. So saya share dulu skrin. Alright. Okay. So kita akan tengok static routing. So untuk first part ni kita akan tengok macam mana kita nak perform static routing, configure static routing dan nanti kita akan review sikit lah CIDR and VLSM. Okay, so static routing introduction. This is the content, so saya skip je content ni, objective. Okay, so kita go through static routing. Okay, so a router can learn about the network in one or two way, either manually or dynamically. Okay, so manually, remote network are manually entered into the routing table using static route, or dynamically, remote route are automatically learned using a dynamic routing protocol. Dia lebih kurang konsep yang hampir sama macam kita assign IP address lah. Okay, secara manual, secara static, kita masukkan IP address tu ke dalam IP punya properties. Okay, kalau dynamically, kita akan dapatkan IP tu secara automatik daripada DCP server. So, untuk routing pun samalah. Kalau kita setkan kepada static IP, so route ataupun perjalanan ataupun laluan ataupun destination yang router tu akan lalu dan router tu akan jumpa perlu disetkan, perlu dimasukkan secara manual ke dalam router lah. Router punya routing table lah, dia punya macam alamat dia lah. So untuk dynamic pula, okay, kita setkan protokol yang kita akan gunakan, mungkin dynamic protokol lah, dan kita biar protokol tu sendiri yang akan cari, okay, yang akan cari dan akan masukkan alamat-alamat destinasi-destinasi yang dia akan pergilah. Okay. So, okay. So, static routing provides some advantages over dynamic routing. Include static routing are not emphasized over the network, resulting in better security. Static route use less bandwidth than dynamic routing protocol. No CPU cycle are used to calculate and communicate route. The path a static route used to send data is also known. So apa maksud ayat-ayat ni semua ni? Okay, so kita try annotate sikit. Okay, tukar color sikit. Okay. So katakan kita ada dua router. Satu. Okay. Dua router. Kemudian kita ada ni sambungan dia. Dan kita ada network. Katakan ni network A. Ni network B. Okay. So, static route are not advertised over network, resulting in better security. Okay. So, kalau katakan static route daripada network A ni, daripada network A nak ke B ni, okay, kita perlu masukkan secara manual ke dalam router, katakan ni router 1. Okay. Katakan ni router 1, ni router 2 katakan. So kita perlu masukkan secara manual. Okay.
kita perlu masukkan secara manual di dalam router 1 ni address B ni. Kita perlu masukkan secara manual address B ni di dalam router 1, barulah router 1 ni boleh hantar data yang dihantar oleh network A ke network B dan dan sebaliknya lah. Okey. Untuk dynamic routing protocol, untuk dynamic routing protocol, kita tak perlu masukkan address B dalam router 1. Okey. Router 1 ni akan cari sendiri address B menggunakan dynamic routing protocol ni. So macam mana yang dia buat? So nanti kita akan belajar dalam dynamic routing, tapi secara ringkasnya router 1 ni dia akan hantar query ke router 2, dia akan tanya router 2, router 2, apa network yang bersambung, yang bersambungan dengan router 2. Dia kata router 1, network yang bersambungan dengan router 1 adalah network A. So dia bagi tahu kat router 2, router 2, network yang bersambungan dengan aku adalah router A. Adalah network A. So untuk network A, dia bersambung secara langsung dengan router 1. So router 2 ni tahulah, router 1 ni network yang bersambungan secara direct dengan dia adalah network A. Dan network yang bersambungan secara direct dengan router 2 ni adalah network B. B ni bersambung secara direct dengan router 2. So router 2 ni akan bagi tahu pada router 1, network yang bersambungan secara direct dengan aku adalah network B. So router 1 ni dia akan ambil data ni, dia akan ambil maklumat ni, dia akan isi dalam router 1, apa yang kita panggil routing table dia lah. Routing table ataupun table untuk dia tentukan kat mana dia nak laluan yang dia nak hantar. Contoh kalau katakan kita ada satu lagi router kat sini. So yang ni bersambung dengan ni. Katakan ni router 3. Dan dia adalah network C katakan. So router 1 ni dia akan tanya pula router 3 ni, so apa network yang bersambung dengan dia. So router 3 akan bagi tahu network yang bersambungan dengan dia adalah network C. So dalam router 1 dia akan simpanlah. Untuk pergi ke C kena lalu router 3, untuk pergi ke B kena lalu router 2. Sama juga dengan router 2 ni. Kalau dia nak pergi ke A, dia kena pergi router 1. Dia nak pergi ke C pun dia kena lalu router 1 baru sampai ke router 3. So itu adalah dynamic routing lah. So yang tu kita akan belajar kemudian, tapi kita akan tengok dulu static routing. So static routing kita kena key in secara terus dalam router tu, barulah dia boleh hantar data ke destinasi lah. So sebab tu dia kata static route use less bandwidth than dynamic routing and no CPU cycle are used to calculate and communicate route. Sebab static route kita dah terus set dalam tu, so dia dah tak perlu nak cari nak pergi sini, nak kena lalu mana apa semua. So kita dah bagi tahu siap-siap kat dia. So the path of the static route to send data is known. So daripada router 2 tu nak pergi ke network C, so path dia kita dah tahu. Nak pergi ke C kena lalu router 1, pergi router 3 baru jumpa network C. So that is static routing. So static routing has the following disadvantages. Initial configuration and maintenance is time consuming. Configuration is error prone. Why? Sebab kita perlu buat configuration terlebih dahulu. Kita perlu masukkan semua network yang ada dalam rangkaian, barulah kita punya router tu boleh kenal pasti dan boleh tahu
ke arah mana yang dia nak pergi. Dan boleh berlaku juga configuration is error prone, especially in large network. Boleh berlaku juga kesalahan dalam kita nak assign. Okay, kita nak assign routing dalam router disebabkan mungkin terlalu banyak route yang perlu dimasukkan dalam routing table tu, dalam router tu. So dia boleh mengakibatkan mungkin akan ada error masa administrator masukkan. Administrator intervention is required to maintain changing route information. So bila ada perubahan dalam rangkaian, bila ada perubahan dalam network tu, so network administrator perlu cepat-cepat reconfigure balik laluan tu lah. Kalau tidak, kemungkinan laluan tu akan down sebab kita tak bagi tahu kat router, oh laluan ni tak boleh pakai, kena pakai laluan lain. Sebab kita dah configure secara static. Kita dah configure, ini adalah laluan dia. Suka tak suka, kena lalui ikut sini. Okay, kau tak boleh buat pilihan. Itulah laluan yang dah ditetapkan untuk static routing. And does not scale well with growing network, maintenance becomes cumbersome. Ialah bila ada perubahan dalam rangkaian, kita nak buat penambahan dan sebagainya, dia akan jadi leceh lah sebab banyak benda yang perlu dikonfigure, banyak benda yang perlu ditengok semula. Dan kalau katakan bukan kita yang mula-mula set up benda tu, dia akan jadi bertambah pening lah. Require complete knowledge of our network for proper implementation. So dia yang sebelumnya tu dengan yang selepasnya ni akan relate lah. Why? Sebab kalau kita perasan benda yang paling orang tak suka adalah buat proper documentation. Okay? Proper documentation. Contoh daripada switch ni sambung ke switch ni, dia kadang-kadang dia tak ada label. Okay? Tak ada label. Kalau tak pun dalam dia punya report ke manual ke, dia tak ada nyatakan. Semua simpan dalam kepala. So bila berlaku masalah, kita nak troubleshoot, kita tak tahu sambungan daripada host ataupun workstation tu ataupun daripada device tu pergi ke port mana yang kita perlu nak troubleshoot. Okay? Bila user complain network down, user complain line-nya intermittent. So bila kita nak troubleshoot daripada host tu sambung ke switch mana, kita susah nak identify dan dia akan ambil masa yang agak lama lah untuk kita cari satu persatu switch mana sebenarnya, port mana sebenarnya yang pada switch tu yang bersambung dengan dia, dan daripada switch tu dia pergi ke mana lagi. Sebab kalau kita buat dalam packet tracer, kita nampak lah. Kalau kita buat dalam lab, kita nampak lah wire tu pergi mana. Tapi in the real implementation, network kabel, sama juga macam elektrik kabel, semua akan di-hiddenkan masuk dalam conduit, masuk dalam dinding. So, macam ni kita nak cari. Okay? Kita nak kena ada special device pula untuk trace that cable daripada hujung ke hujung. Kena dia bersambung daripada ground floor pergi naik sampai tingkat 2. Jenuh nak follow that cable. So a proper documentation is very important supaya kita tahu, okay, ujung ni dekat host ni kita tahu hujungnya kat switch ataupun dekat mana-mana patch panel ke apa, kita tahu yang mana, kat mana yang kita nak cari untuk kita troubleshoot. Mungkin problem intermittent tu datang daripada kabel itu sendiri. Mungkin problem intermittent tu datang daripada port yang ada kat switch tu sendiri. Mungkin bukan daripada
port ataupun kabel mungkin selepas daripada switch. So, bila kita tak ada documentation, kita agak susah kita nak trace kembali lah masalah-masalah yang berlaku tu. So, tambah pula kalau pakai static routing, lagilah sebarang perubahan pada network, dia akan mengakibatkan seluruh network tu kemungkinan down. Sebab laluan dia dah berubah dan mungkin ada laluan ataupun router kat tengah tu ada problem dan sebagainya yang akan mengakibatkan the whole network is going to be down. Okay. So, when to use static routing? Okay, when to use static routing? Static routing has three primary usage. Okay, providing ease of routing table maintenance in a smaller network that are not expected to grow. So kalau network yang kecil, so kita boleh pakai lah, lebih mudah pakai static routing sebab dia kita assign je, kita dah boleh terus guna. Dia dah tak payah nak proses, nak cari route dan sebagainya. Routing to and from start network. Start network is a network accessed by a single route. And the router has no other neighbor. So itu start network lah. Using a single default route to represent a path on any network does not have more specific mesh with another route in the routing table. Default route are used to send traffic to any destination beyond the next upstream router. So selain daripada static route, kita juga boleh pakai single default route to represent a path to any network that does not have a specific mesh with another route in the routing table. So kalau tak destination tu tak ada dalam routing table, dia akan tolak ke default route. Biasanya default route ni adalah satu route di mana laluan keluar daripada network yang kita bersambung dengan dia tu akan lalu situ. Semua akan lalu situ. So, biasanya kita akan assign default route kat situ lah. So, static routing implementation, type of static route. Static routing route often used to connect a specific network. Provide a gateway of last resort for a start network. Reduce the number of routes advertised by summarizing several contiguous networks as one static route. Create a backup route in case of primary link fail. Okay, so this is an example of start route. So kat belakang ni adalah start route lah. So di hujung ni memang tak ada apa-apa network lagi yang bersambung dengan dia. So ini adalah salah satu network di belakang router. So yang ni kita panggil start network. Dan router yang bila dia keluar ni adalah dia punya gateway. So this is the start router. No need to use dynamic routing protocol which R1 to reach this network. Dia boleh guna static route sebab ini je network yang ada di belakang yang bersambung dengan R1 ni. So yang ni kita panggil start network. Kalau daripada R1 ni dia ada pecah lagi pergi ke mungkin router R3, so ada network yang lain. So R2 ni kita tak boleh panggil yang ni start network lah sebab R1 ni dia ada bersambung dengan network yang lain. Tapi kalau dia single network macam ni, so this is what we call a start network. So default static route is a route that match all packets. A default route identifies the gateway IP address to which the router sends all IP packet that it does not have to learn does not have a static route. A default static route is simply a static route with 0.0.0/0 as destination IP address. Okay, dan summary static route. Summary static route ni kita kena tengok subnetting lah. Okay, why? Okay, contoh semua network ni dia hampir network yang sama. Okay, cuma yang ni 172.20.0.0/16, yang ni 21, ni 22, ni 23, tapi semua /16. So kesemua network ni I can represent all four network
menggunakan macam ni. So setiap network tu kita masuk representation untuk setiap network ID ni, ataupun kita boleh pakai a single summary route. So summary static route kita akan subnetkan dia, so kita akan nampak. So /16 ni adalah adalah default, okey, default subnet. So kita nak ada 4 subnet ni, kita kena pinjam 202 lah, kena pinjam 2 bit. So pinjam 2 bit, dia akan jadi /14. Okey, dia akan jadi /14 dipatah balik. So dia akan jadi /14. So sebab tu 172.20.0.0/14. Okey, untuk yang ni. Kenapa /14? Sebab dia daripada sini dia nak pecah ke sini. Kalau satu ni dia nak pecah jadi /18, yang ni boleh lah /16. Tapi yang ni daripada /16 dia nak naikkan dia. So yang ni dia akan jadi daripada 14 ke 16. Okay. So this is summary static route. This is floating static route. Floating static route are static route that are used to provide a backup path to a primary static route or dynamic route in the event of link failure. So dia ada dua lah, sama ada ikut sini ataupun ikut sini. So to accomplish this, a floating static route is configured with higher administrative distance than the primary route. So static route ni dia akan ada dua laluan. Satu laluan tu AD dia, administrative distance dia lebih rendah, satu lagi dia akan jadi lebih tinggi. So dia akan pilih yang AD yang lebih rendah. Okey. AD yang lebih tinggi tu dia akan pilih jika primary route tu tak berfungsi lah. Okay. Okay, so this is slide yang pertama. Kita tengok slide yang kedua. Okay, so kita tengok slide yang kedua. Okay, configure static and default route. Okay, macam okay, configure static and default route. Okay, configure IPv4 static route. Okay. So untuk IPv4, okay, untuk IP route command untuk static route, kita akan masuk ke dalam global configuration mode. Kita akan type IP route, kemudian network address, network yang kita nak masukkan, okay, network yang kita nak pergi, dan subnet mask dia. Kemudian kita akan pilih dia punya next hop IP, ni kita panggil next hop IP, ataupun exit interface. Kita akan pilih salah satu. Kita akan pilih salah satu, sama ada yang ni ataupun yang ni. Okay, either one. Okay, either one. So network address tu adalah destination network address of the remote network to be added to the routing table. Okay. Subnet mask of the remote network to be added to the routing table. Okay, the subnet mask can be modified to summarize a group of network. Okay. Kejap saya pause kejap. Okay, so commonly IP address commonly referred to as the next hop router IP address. Typically used when connecting to a broadcast media. Example, Ethernet. Okay, commonly create a recursive lookup. As the interface, use the outgoing interface to forward packet to the destination network, also referred to as directly attached static route. Okay, so yang ni tak apa, kejap lagi kita tengok latihan kita nampak. Okay, so next hop option.
The next hop can be identified by an IP address as the interface of both how destination is specified. So create one of the three following route lah. Next hop route, directly connected static route, and fully specified static route. Okay, so next hop route, only the next hop IP address is specified. Directly connected static route, only the router as the interface is specified. Fully specified static route, the next hop IP address and as the interface are specified. Okay. So to configure next hop static route, where a packet is destined to 192.168.2.0, okay, daripada router 1 ni, dia nak pergi ke sini, okay. Router R1 will look for a mesh in the routing table and find that it has to forward the packet to next hop. Okay. Next hop IP is daripada R1 ni, okay. Bila kita kata next hop ni adalah router yang seterusnya. Okay. So, router yang seterusnya, IP dekat tempat input dia adalah 172.16.2.2. Sebab tu 172.16.2.2. Okay. Then R1 must now determine how to reach 172.16.2.2. Therefore, it search for a second time for a 172.62.2 mesh. So dia akan carilah, okay, daripada sini, okay, static route. So connected dengan dia adalah network ni lah. So dia akan keluar daripada sini untuk sampai ke sini. Okay, kejap lagi kita tengok dia punya script lah, macam mana kita nak assign. Kalau configure directly connected static route, dia akan pakai exit interface. So untuk pakai exit interface, IP route, okay, kemudian dia punya IP address, dia punya network address, kemudian dia punya subnet mask, kemudian dia punya interface yang dia akan keluar. Okay, contoh dalam ni kebetulan, okay, yang pada R1 ni pun S0000, pada R2 ni pun S0000. Tapi kalau exit interface adalah port yang dia keluar daripada R1. Kalau next hop adalah daripada R1 ni, untuk dia masuk ke next router, IP apa yang dia akan jumpa dulu? So dia akan jumpa ni, .2 ni, 172.16.2.0/24. So tak apa, dekat latihan nanti, kita akan buat dua-dua. Next hop dengan exit interface. So kita akan nampak. Okay, so fully specified static route, yang ni kita dah tak pakai sekarang ni. Both output interface and next hop address are specified. This is another type of static route that is used in older iOS, okay, prior to CEF. So sekarang ni kita dah tak pakai, so kita abaikan dululah yang ni. So untuk kita verify static route, kita akan run pada privilege exec mode, show IP route. So dia akan display lah IP route tu. Kalau kita run show IP route static, dia akan tunjuk semua static route yang ada lah. Kalau kita run show IP route network, so dia akan tunjuk network ID yang dia senaraikan dalam routing table. Okay, so sama juga dengan static route. Default route kita akan define by IP route, kemudian 0000. So this is default route. Kemudian kita akan juga define sebagai next hop IP dengan exit interface lah. Daripada router tu, dia akan jumpa IP mana, ataupun dia akan keluar ikut exit interface mana. Okay, so this is default route. Okay, so next kita nak configure. Ni kejap lagi kita buat sekali lah. Okay, so IPv6 saya skip dulu. So kita akan pergi ke exercise. Okay, so kita akan try dengan kita punya exercise.
Okay, kita akan tengok kita punya exercise supaya kita boleh faham lah static routing ni. Okay, so nanti saya akan bagi yang ni. Okay, so kita akan ada dua router, dua switch. Okay, kemudian kita akan ada dua loopback dan kita akan buat connection dan kita akan configure static route pada R1 dan R2 lah. Okay. F04 ni kejap lagi kita tengok dia punya routing table tu. Mungkin saya nak ubah sikit supaya yang ni satu network asing, yang ni satu network asing. Okay, tak apa. So kita lukis terlebih dahulu. So ni router 1, router 2 dan switch 1, switch 2. Okay, kita rename dulu. R1, ni R2, ni switch 1, ni switch 2. Okay, saya zoom sikit. Baik. So, kita buat sambungan. Okay, kejap. Oh, ni dia sambung gigabit internet je. Kosong-kosong dengan kosong-kosong lah. Okay. Kemudian, yang ni F05. 05 sambung ke 1. Ni pun sama. Okay. Yang S1 dengan S2 ni saya tak sambung. Saya nak jadikan dia network yang berasingan. Okay. Kemudian loopback. Loopback ni dia logical interface. Dia bukan physical interface. So kita tak boleh nak assign secara physical lah. So kita akan assign dalam CLI nanti. Okay. So kita tengok. Next adalah dia punya IP. So R1 172.16.1.1. So yang ni mesti .2. Okey. So kita assign dulu. Ni 172.16.1.0/24. Okey. So yang ni .2. Yang ni .1. Okey, port ni kacau. Kita offkan kejap. Okey. So ni .1. Ni .2. Okey. Dan kita tengok. Yang ni 192.168.1.1. Yang ni 1.2. Tapi sebab saya nak asingkan network, so kita pecah. Okey, 2.2. Yang ni 1.2. Okey. So, ni network ni 92.168.1.0. Ni 192.168.2.0. Share 24. Okey. Yang ni pun share 24. Okey. So this network kat sini, ni network ni. Alright. So yang ni kita jadikan dia .2. Tak pernah dibuat orang kan. Jadi .1 je lah. Ni pun .1. Okay, so gateway dia .1, gateway dia ni pun .1. Okay, so SVI ni nanti .2.
SVI ni pun .2. Tapi kita tak configure switch, tapi saya letak je lah IP untuk dia. Okay. Dan kita akan tengok loopback. So kita ada dua, 10.1.0.1 dengan 209. So kita tulis dulu kat sini. LO1 10.1.0.1/24 LO2 209.165.200.225/27. Okay. So yang ni 2 LO1 10.2.0.1/24 LO2 209.165.200.193. Okay. So kita dah ada loopback 2 kat sini untuk R1, loopback 2 untuk R2. Kemudian kita ada network sebelah sini, kita ada network sebelah sini dan kita ada sambungan network kat sini. So kita dah boleh buat configuration. Tengok sikit. Betul lah, kita dah boleh buat configuration. So, perkara pertama yang kita perlu buat untuk configuration macam biasalah, kita perlu buat basic device setting. So, basic router setting ni pergi kat CLI. Okay, macam biasalah. Ni saya lajukan saya tak masukkan notepad sebab kita dah buat setiap minggu. Okay, so enable. Okay, dah masuk global configuration, dah masuk privilege exec mode, configure terminal. Okay, masuk global configuration mode. First kali kita setkan nama. So hostname R1. Dah. Kemudian dah set hostname, kita set no IP domain lookup. Okay, yang ni sebelum ni saya tak masukkan. So, no IP domain lookup ni sebenarnya adalah untuk kita disable IP domain lookup. Sebab kita tak ada domain yang kita assign dalam router. So, kita set je no IP domain lookup supaya bila kita ada error tersalah type IP address dan sebagainya, dia tak search dalam domain tu untuk IP tu. So, dia akan terus pergi ke next line je macam tu. Okay. So, no IP domain lookup. Kemudian kita set lah line console 0. Password. Login. Exit. Oh, sorry. Login dulu. Dan baru exit. Typo je kerja. Okay. Dan line VTY 04. Ni saya pakai 4 pula. Password. Okay. Dan login. Exit. Okay. Service. Password encryption. Banner mode of the day. Tekan static routing. Alright. So exit. Copy running config. Startup config. Okay. Dah. Lepas satu dah. Kita pergi ke R2. Buat benda yang sama. Okay. Enable. Configure terminal. Set hostname. R2. Okay. So, sama juga. No IP, domain, lookup. Okay, dah. Line, console, 0. Password.
password, login, exit. Okay. Dan apa? Line bty 04 password login exit. Okay. Dan service password description banner mode of the day static routing. Okay. Exit. Copy running config. Startup config. Okay. Dah. R1 dah, R2 dah. Sekarang ni adalah masa untuk kita assign interface. Okay, nak assign IP address kat interface ni dan loopback ni. Baru kita boleh buat routing. So, kita assign dulu interface. Okay, configure terminal. Okay, interface G0/0 dulu. Okay, IP address 172.16.1.1. Betul. Betul. 255.255.255.0. Okay. No shutdown. Exit. Kemudian kita pergi interface seterusnya G01. Okay. IP address 192.168.1.1.25.25.25.0. Okay. No shutdown juga. Dia dah up juga. Exit. So kalau kita tengok ni dah up. Yang ni belum up lah sebab dia perlukan sebelah sana up juga. So kita assign loopback. Nak assign loopback macam mana? Interface loopback. Okay, tadi apa? 1 kan? 1. Okay, dia terus upkan loopback tu. IP address 10.1.0.1 10.1.0.1 25.25.25.25.0. Okay, exit. Nak no shutdown pun boleh tapi dia tak ada beza pun sebab loopback tu dah up. Kemudian interface loopback 2. Okay, IP address 255.165.200.225 255.255.225 dot ni berapa ni? Saya pun kadang-kadang ingat-ingat lupa. Berapa dia punya IP address? 224. 224. Okay. No. Nak type no shutdown pun boleh. Tapi dia tak ada effect. Exit. Exit. Save dulu. Copy. Running config. Startup config. Okay. Dah. Kita tengok dekat R1 ni. Kita akan nampak. Okay. Gigabit 00 kita dah assign. Gigabit 01 kita dah assign. Loopback 1 dah ada. Loopback 2 dah ada. So, kita nak assign ke router R2. Kita akan buat benda yang sama. Okay. So, configure terminal. Okay. Interface, gigabit, ethernet, 0/0. IP address 172, 172. 2.16. Berapa? 1. 1.2. 25.25.25.0. No shutdown. Exit. Kita pergi ke next interface. Interface gigabit ethernet 0/1. IP address 92.168.2.1 25.25.25.0.
No shutdown. Exit. Okey. Dah. Interface. Loopback 1. IP address 10.2.0.1 255.255.255.0. Exit. Interface. Loopback 2. IP address 209.165.200.193. 255.255.255.224. Exit. Okay. Exit semula. So, kita save copy running config. Startup config. Okay. So, kalau kita tengok, dah hijau. Okay. Semua dah hijau. Dia punya IP pun kita dah assign. Tapi routing masih lagi belum ada lah. Okay. So, kita nak setkan routing. So, saya buka Notepad. Buka Notepad. Saya sharekan dulu Notepad. Okay. So, untuk buat routing, okay, kita pergi ke R1 dulu. Okay. Untuk buat routing, ni saya type, kejap lagi saya copy kat ni. Kena masuk configuration, global configuration mode. Okay, configure terminal. Okay, kita type IP route. Okay, so daripada R1 ni, daripada R1, kita nak pergi ke R2, kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke network ni. Okay, kita nak pergi ke network ni. So ada 1, 2, 3 lah. Okay, ada 3 network yang kita nak pergi. Yang network yang connected dengan dia, yang ni dan yang ni. So yang ni dan yang ni tak payah nak assign lah. Okay, so network yang kita nak pergi 10.2.0.0. Okay, 255.255.255.0. Okay, ni kita try assign next hop. So daripada sini nak pergi ke sini, next hop dia adalah 172.16.1.2. So kat sini 172.16.1.2. Enter. Tu je. Next, kita nak pergi ni. Nak pergi ni. Loopback 2. So, IP route 209 165 200 dot 0. Okay. 255.255.255.224. Yang ni kita pakai exit interface. So exit interface dia adalah G00. So G 0/0. Okay. Pun boleh juga. Okay. Pun boleh juga. So dia ada 2. 102. Saya copy Copy masuk sini. Okay. Ni dalam. So, masuk configure terminal. Kita type IP route. Okay. Kemudian network yang kita nak pergi. Okay. Subnet mask dia. Kemudian this is next hop IP. Ni saya pakai 2 contoh. Satu saya pakai next hop IP. Yang ni saya pakai exit interface. Dua-dua boleh. Dua-dua akan pergi. So kita nak pergi ke satu lagi. Okay, satu lagi network. Katakan network tu saya tak set network ni, saya set sebagai default route. So selain daripada static route yang ada ni, dia akan ikut sini. So saya setkan IP route 0.0.0.0.
0.0.0.0. Okey. Pakai interface lah senang. G song slash password. Dah. So bila dah, ni default route ni pun saya copy So this is default route. Masya-Allah. Copy. Okay. So ni guna next hop. Ni guna edit interface. Okay. Boleh tukar color tak? Macam tak boleh. Saya bold je lah. Mak notepad ni tak boleh. Kena pakai notepad yang plus. Notepad yang satu lagi. Notepad plus. Apalah. Okay. So, untuk confirmkan, kita tengok dekat show IP route. Okay. Saya copy ni. Masuk notepad. Okay. So, bila saya run show IP route, okay, so dia akan keluar kat sini lah. L ni apa? L ni adalah local yang connected dengan dia. C adalah connected. S adalah static route. Yang lain ni kita abaikan dulu lah. Okay. So, C connected 10.1.0.0. So, kalau kita tengok 10.1.0 ni lah loopback ni. Okay. Benda belakang ni. Kemudian L is local, directly connected dengan dia. 10.1.0.1 ni adalah IP address untuk loopback 1 tu lah. Yang ni new ID dia. Okay. Kemudian S. Ini adalah static route. Static route yang kita masukkan. So, 10.2.0 adalah ni lah. 10.2.0 yang kita masukkan tadi. Okay. Dan kalau kita tengok, via 172.16.1.2. Ni exit interface. Okay. So, ni dia punya interface. Kemudian 172.16.1.0 is connected. Dan local is 1.1 gigabit Ethernet 00. Okay. Kemudian ni 192.168.1.0. So yang ni adalah local juga yang directly connected dengan dia, yang connected dengan gigabit 01. Okay. So kemudian kita tengok yang ni. Ni adalah static route yang kita masukkan. Okay. So 209.165.200.0. Okay. So directly connected gigabit 00. Yang ni dia pakai via. Via ni next hop. Yang ni adalah exit interface. Okay. So connected. Yang ni adalah directly connected dengan dia. Yang ni adalah yang static route lah. So sebab tu kita tengok static yang ni guna ni, yang ni loopback yang directly connected dengan dia. Okay. Dan static route juga, this is default route. So waktu dia ada start candidate default. Okay. Default static route. So yang ada pada router A1. Kalau kita check kat router A2, kita run command yang sama. Show IP route. Okay. Saya copy. Kat notepad. Kita akan nampak C dengan L ni ada.
Sebab dia memang secara automatic connected dengan ni, dia akan jumpa. Tapi static tu belum ada lah. Okay, kita kena assign. Ni pada router A2. Kita kena assign, baru dia akan jumpa. Baru router A2 ni akan jumpa loopback ni 1, 2 dan network ni. Dia akan lalu default route lah untuk pergi. Macam router R1 punya. Sebab tu kalau kita tengok 192.168.2.20 tak ada dalam ni. Dia akan lalu default route ni untuk pergi ke 192.168.2.20. Okay. So untuk yang configuration yang kedua, awak boleh sambung buat benda yang sama, okay, untuk R2. Okay, tapi tak perlu hantar lah. Minggu depan kita akan buat lagi yang lebih kompleks sikit daripada yang ni. Cuma hari ni saya nak explain berkenaan dengan assignment. Okay, saya nak explain berkenaan dengan assignment. Saya tutupnya. No. Ni pun saya tutup. So, saya stop sharing yang ni dulu. Okay. So, saya cari kejap awak punya assignment. Okay. So, ini adalah pengetahuan yang pertama. Tugasan yang pertama untuk teori. Tugasan yang kedua teori itu adalah based on awak punya NetAcad. So, yang mana yang tak siap lagi NetAcad tu, pandai-pandai lah. Sebab 1, 2, 3 dengan saya, bukan. Yang 3, chapter exam yang pertama tu dengan saya. Saya tak ingat sampai modul berapa, 9 ke 10 macam tu. So, selepas pada itu adalah dengan Cik Nabi. So, yang minggu depan ni saya akan bagi bila awak dah naik, yang dah bersaing ada dengan saya. So, saya nak awak buat yang dalam ni je dulu. Okey, saya bagi contoh dulu satu. Okey, katakan dia ada 10 soalan. Okey, tulis tangan ni. Saya tak nak bertype. Bertype nanti awak copy paste je. Okay, so soalan ni boleh print, kemudian dia punya calculation dan table ni saya nak awak tulis tangan. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Saya akan ambil contoh yang pertama dan contoh yang ke-6. Sebab 1 sampai 5 adalah subnet biasa, kemudian 6 sampai 10 adalah VLSM. Okay. Based on the diagram below, design a network that will supply the minimum number of subnet and allow enough extra subnet and host for twice or 100% growth. So, dia suruh identify default address class. So, kalau kita tengok kat sini, IP address dia adalah 192.16.0.0. So, default address class dia will be class B lah. Okay, ni saya dah bagi jawapan. Tapi satu je lah, yang lain orang kena buat. Then, identify biggest network host requirement. So, kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. Okay, so kita ada 4. So, ada 4 network lah. So, kalau kita tengok kat sini, ni ada 24, ni ada 60, ni ada 15, yang ni cuma 2 je nanti. Sambungan antara satu dan 2. So, identify the biggest host. The biggest host will be research ni lah 60. Tapi, kena ingat, dia bagi tahu allow enough subnet and host for twice growth. Maksudnya, yang ni akan jadi double nanti. Daripada 60, dia akan jadi 120. Yang ni akan jadi 48. Yang ni akan jadi 15. So, kena design supaya yang ni boleh muatkan 120, yang ni boleh muatkan 48, yang ni boleh muatkan 30. So, jangan consider 60 ni lah. Consider 24. Bukan 24 tapi 48. So, biggest network host requirement is 120. Okay, bukan 60. So, berapa subnet yang diperlukan? Subnet yang diperlukan masih lagi 1, 2, 3, 4. So, 192.16.0.0/16.
So untuk jadikan dia 2 host, awak kena pinjam 2 subnet lah. So it's either 14 or 18, awak kena tengok, awak kena buat calculation, tukar IP address tu ke binary, tukar subnet mask tu ke binary, kemudian tengok bahagian mana yang awak akan pinjam, based on nota yang kita tengok sebelum ni lah, IP addressing tu, untuk dapatkan berapa jumlah subnet yang diperlukan. Okay. Kemudian identify network address, broadcast address and usable host. Yang ni kena isi kat table ni lah. So awak akan ada 4 subnet. Okay. So starting network address dia adalah network address yang awal tu lah, 172.16.0.0. So network address untuk subnet yang kedua apa? Network address untuk subnet yang ketiga apa? Network address untuk subnet yang keempat apa? Okay. Kemudian apa IP address yang pertama selepas daripada 172.16.0.0 ni? Of course lah .1. Okay. Kemudian last usable host kita kena tengok lah. Okay. Dia subnet mask berapa besar range dia. Okay. Dan the broadcast address. Okay. Alright. So dah isi ni semua. Dapatkan address range untuk marketing, address range untuk research, address range untuk management, and address range untuk routing. Routing ni awak punya ni lah, 2 ni. Okay. So dah isi ni, kemudian pergi ke next question lah. Next question, okay, yang ni dia kata 30%. So kena tengoklah daripada 10 ni, kalau kita tambah extra 30%, so berapa dia boleh tambah, okay, daripada 10 host ni. So yang ni dengan calculation yang awak akan dapat tu untuk subnet tu, tulis tangan lah. Okay. So semua jawapan dia handwritten lah. Saya tak nak awak buat pakai komputer lepas tu print. Nanti semua orang jawapan yang sama. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5 adalah soalan yang lebih kurang sama. Dia subnet je, maksudnya walaupun awak identify mana satu network address yang paling besar, biggest network host requirement, size subnet dia akan jadi sama. Okay, size subnet dia akan jadi sama untuk keseluruhan semua subnet ni. Range dia akan jadi sama sebab ini bukan VLSM. Ini subnetting biasa je. Tapi untuk soalan yang ke-6, okay, soalan yang ke-6, okay, soalan yang ke-6 ni kita perlu identify, dan soalan yang ke-6 ni dia lebih banyak macam statement lah. Dia lebih kepada macam design sikit. So you are developing a school network with class C address 192.168.2.0/24. Okay, there will be 3 computer lab with 30 computer each that will need to be on different subnet, 48 classroom with 1 computer each. That will comprise a single subnet. The administrative office and guidance office contain 7 computers which will need to be grouped together. Plan for more mini lab with 6 computers to each subnet. Divide the network using VLSM. Complete the information below. Okay, yang ni kena susun dulu. Okay, dia bagi classic address 192.168.2.0/124. So kita kena susun. There will be 3 computer lab with 30 computer each that will need to be on different subnet. So kita akan ada 3 lab dengan 30 komputer setiap satu. So kita ada lab yang pertama 30, alamak, color. Notate sekali lagi. Tukar color. Yang gelap sikit. Okay. So kita ada 30. Kita ada 30. Kita ada 30. Okay. Kemudian kita ada 48 classroom with 1 computer each. That will comprise in a single subnet. So dia satu subnet je. So 48. Okay. The administrative legislative office and guidance office contain a 7 computer which will need to be grouped together. Contain a total of 7. So 7. Plan for 4 mini lab with 6 computer to each subnet. So dia ada 4 mini lab dengan 6 komputer. So akan ada
6, 6, 6, 6. Divide the network using VLSM. So, kena susun. Daripada paling besar sehinggalah paling kecil. So, kita ada 48 yang paling besar. Kemudian kita ada 30, kita ada 30, kita ada 30, kemudian kita ada 7, dan kita ada 6, 6, 6, 6. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita akan ada 9 subnet dengan saiz range yang berbeza. Yang paling besar yang ni. Okay. Kemudian, dia akan jadi yang kecil sikit. So, yang paling besar ni 48. 48, berapa? 32, 64. So, yang ni kita akan ambil range yang 64. Kemudian yang ni 30, so kita boleh pakai range yang 32, 32, yang ni 32, yang ni 8 tapi 7 dia cuma ada satu je yang boleh pakai, so ni kena pakai 16. Dan yang ni boleh pakai 8, boleh pakai 8, boleh pakai 8, boleh pakai 8. So paling senang based on VLSM punya note hari tu, pakai yang box method tu, kemudian cuba divide. Okay, cuba divide untuk tengok boleh dapat pecahan subnet tu bagaimana. Okay, so bila dah dapat benda tu, dah identify address class ni dia dah bagi, so class C lah. So identify network host requirement and sort host, macam yang saya buat tadi tu lah. Kita identify, kemudian kita sort balik. So ni part B. Dan subnet needed, dah cari, dah dapat berapa tu, so dah tahu berapa subnet yang diperlukan. Kemudian kena buat calculation lah, buat calculation, dan kita akan dapat dia punya subnet. Identify network address, kemudian identify subnet mask dia, broadcast address, first host, last host. Ni saya buat 1 sampai 4. Dia bukan saya nak 4 je. Kalau dia ada 9, kena sampai 9 lah. Okay. Sebab semua table ni saya letak sampai 4. So, saya tak nak awak fikir hanya jawapan sampai subnet 4 je yang saya nak. Kalau dia ada 10 subnet, table ni sampai subnet 10 lah. Kalau dia ada 2 je subnet, walaupun table ni 4, 2 je lah. Okay. So, itu saja untuk assignment ni. Kalau tak faham, boleh tanyalah. Okay. Kalau boleh, tanyalah sebelum awak hantar dan awak buat. Kalau tidak, nak kena ulang nilai dan sebagainya. Okay. So, soalannya, bila nak kena hantar tugasan ni je? Okay. Tugasan ni perlu dihantar selepas awak dah naik nanti. Okay. Awak naik 31, awak lapor diri kat ATED 31. Okay. So, mungkin kuarantin dan sebagainya. 16 hari bulan. Okay. 16 hari bulan hantar secara hard copy lah kat saya, kat office pada waktu kelas. Okey, so kalau tak ada apa-apa, setakat tu saja. Kita jumpa next kelas minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.